أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Aku surat apa? Surat 4 dekat kesembilannya ilmu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kesembilannya, yakni sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kesembilan. Yang kesembilan ni maksud dia pada tertib susunan, pada tertib sebutan, tertib tersusunan, bukan pada nafsul amri, bukan pada hakikat sebenar keadaan Tuhan tu. Kesembilan yakni sifat wajib, maksud dia akan kita mengukur Tuhan ni mesti gini. Kenapa? Ilmu. Tuhan ni wajib ataupun mesti bagi Tuhan ni ada sifat ilmu. Ilmu ni sifat ma'ani. Yang ke kudrah, iradah, ilmu. Yang ketiga, sifat ma'ani ni sifat hak memang ada sungguh. Kesembilannya, yang sifat wajib yang kesembilan ilmu, artinya mengetahui Allah Ta'ala, ataupun dipanggil pengetahuan. Mengetahui. Kali kaedah sebenarnya dipanggil pengetahuan. Ada sifat tahu. Sifat tahu bagi Tuhan. Bermula maknanya makna ilmu, makna sifat ilmu, iaitu satu sifat yang maujud. Iaitu satu sifat yang maujud, maksud dia sifat yang ada sungguh. Maujud ni sifat yang ada sungguh. Sebab sifat kita sebut minggu lepas, minggu lepas lah, bahawa sifat 20 ni bagi 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nafsiyah ni ia panggil amrun i'tibari, bangsa yang kita faham pada akal tapi tak boleh tunjuk pada fizikal. Contoh dia belok. Belok ni faham, buat gini belok. Tapi kalau tunjuk tak kena pada diri belok. Kena kepada jari. Mana belok tunjuk? Mana belok tunjuk? Itu jari, bukan belok. Mana faham pada akal mendetu belok, tapi nak tunjuk belok tu tak boleh. Kena kepada benda lain. Dia panggil amrun i'tibari ataupun hal. Ada dalam akal, faham pada akal, tapi tidak boleh ditunjuk pada di luar ni, pada fizikal ni tak boleh. Tu dipanggil nafsiyah. Hal ataupun amrun i'tibari pada berbahasa ulama. Yang kedua panggil sifat salbiyah. Salbiyah ni ialah sifat yang menunjukkan nafi barang yang tidak layak bagi Tuhan. Itu panggil sifat salbiyah. Salbun, jenis salbun. Jenis menafikan barang yang tak layak pada Tuhan. Sifat salbiyah start daripada kidam. Kidam nafi adam sabik. Kidam menafikan tak ada sebelum ada. Kidam bakok menafikan adam lahik, tak ada selepas ada.
Pasal sifat Tuhan ni kita nak bahas benda ni mesti ada pada Tuhan. Nak bahas ni je, nak suruh faham biar cirak sikit. Kita nak bahas ni 20 ni kita nak uting molek biar bahawa ni memang Tuhan. Letak pada hak bukan Tuhan, automatik tertolak. Ni bukan Tuhan. Cara nak tahu macam mana? Ambil 20 ni letak. Siapa-siapa mari ngaku Tuhan, ambil 20 sifat ni letak. Gitu kaedah ulama. Maka selamatlah akidah kita daripada perbahasan ini. Dan terbukti orang panggilnya berkesan. Terbukti berkesan. Cara ni berkesan. Dan cara ni bukan reka. Ambil daripada ayat Quran. Dia tidak reka. Dah ambil daripada ayat Al-Quran. Ulama tolong kutip. Faham? Baik. Kidam nak khabar salbiyah tadi. Kidam nafikan tak ada sebelum ada, baqa nafikan tak ada selepas ada. Pasal kita manusia ni selepas ada akan tak ada, bukan manusia, alam semua sekali. Kayak lagi kita akan tak ada. Manusia akan mati, haiwan akan mati. Bukan haiwan saja, alam ni sendiri akan hancur musnah apabila marinya kiamat. Apabila marinya kiamat, alam ini pun musnah. Orang kafir dulu tak percaya, tak ada. Ada kiamat. Hari ni percaya dah. Tapi percaya dia tu sekat pada bumi saja musnah. Kata bumi ni akan musnah dah daripada kajian-kajian dia, geologi dia, astronomi dia kata dah lama dah bumi ni. Tapi buat apa? Cari planet. Mana planet lain hak boleh duduk. Jangan planet lain pun akan kekal dak. Kita orang Islam Allah Ta'ala kabur awal lagi, semua sekali. Langit bumi akan hancur bila kiamat. Masuk dia baqa nak nafikan tak ada selepas ada. Baqa wujud kidam, baqa mukhalafatuhu ta'ala li hawadih. Mukhalafatu ala hawadih, nak nafikan persamaan dengan makhluk. Nak nafi sama, kok mana-mana tak ada sama sikit pun dengan makhluk. Makhluk dia ada tempat, maka Allah tidak ada tempat. Tuhan tidak ada tempat. Makhluk ada pihak, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tuhan tak ada gitu. Makhluk ada apa lagi? Makhluk ada masa, Tuhan tak ada masa. Makhluk ada apa? Makhluk ada jirim, Tuhan tak ada jirim, jisim, jauhar fardi, tak ada. Apa lagi? Nak menafikan segala benda, pak tapang hak mana ada dengan makhluk, kait dengan makhluk, tak ada sikit abuk dengan Tuhan. Nampak? Tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawad. Ayat mutasyabihat salah dan khalah sepakat mengatakan zahir ayat bukan makna yang dikehendaki. Ayat mutasyabihat kan ayat sama. Ini sama macam ke makhluk? Tak. Salah dan khalah sepakat kata zahir ayat bukan makna yang dikehendaki. Kaedah yang kedua sepakat salah dan khalah menyatakan bahawa menyucikan Tuhan selepas daripada kata zahir ayat bukan makna yang dikehendaki. Kaedah yang kedua digunakan bahawa menyucikan tanzihun, menyucikan barang yang tak layak bagi Tuhan. Kaedah yang ketiga baru lain. Salah kata surah pada Allah Ta'ala, khalah takwil dengan barang yang layak bagi Tuhan. Tu je beza dia. Pada ayat mutasyabihat hak nampak macam sama macam ke makhluk tu. Nampak? Beza dia dua sama, se je beza. Beza se tu salah kata surah pada Tuhan. Dan kenapa masuk yadullah fawqa aydihim? Mana aku tahu surah pada Tuhan. Kenapa masuk ar-rahman 'alal 'arsy istawa? Mana aku tahu surah pada Tuhan. Itu salah. Itu tidak isbat pada Tuhan. Dia kata ayat tu wajib. Ayat tu wal imanu bihi wajibun. Beriman dengan ayat tu wajib. Nampak tak? Makna dia mana tahu surah pada Tuhan. Tak. Makna dia kita tak tahu surah pada Tuhan makna dia. Itu salah.
khalah, dia ambil takwil dengan barang yang layak. Apa maksud yadullah fawqa aidihim? Okey, tengok kamu mana makna yang layak bagi Tuhan. Yadong 14 makna. Tak percaya buka kamu 14 makna. Tengok mana. Makna yang pertama bagi yadun a'dha'ul jasadi, anggota badan daripada ujung jari sehingga ke lengan. Dok layak sikit abuk makna yang pertama bagi Tuhan. Ya pun pergi pula nombor 2. Qudrah, kekuasaan. Maka ulama khalah pun ambil makna yang kedua yang layak bagi Tuhan pada setiap ayat mutasyabihat. Itu mukhalafatuhu ta'ala li hawadis. Qiyamuhu binafsihi pula. Qiyamuhu binafsihi ni apa? Nak nafi apa? Pasal qiyamuhu binafsihi masih lagi orang panggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah tadi menafikan barang tak layak bagi Tuhan. Qiyamuhu binafsihi, nak nafi apa? Nak nafi pencipta bagi Tuhan. Tuhan tak ada pencipta. Tuhan tidak perlu kepada zat. Pasal yang menumpang nama dia sifat. Tuhan ni zat sendiri. Pasal dalam tiap-tiap makhluk ni dia ada jirim arad. Bagi makhluk panggil, kalau bagi Tuhan zat dan sifat, bagi makhluk jiring dengan arad. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah, nak menafikan berbilang-bilang. Kamu tasil pada zat, kamu fasih pada zat, kamu tasih pada sifat, kamu fasih pada sifat, kamu fasih pada af'al. Nak nafi tu lah wahdaniyah. Lepas tu baru masuk kudrah, iradah, ilmun. Kudrah, iradah, ilmu ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani sifat hak ada sungguh. Sifat hak bangsa ada sungguh. Ni kata satu sifat yang maujud, sifat hak ada sungguh. Kalau salbiyah tadi sifat nak nafi, hak ni sifat hak ada sungguh. Sekira-kira wak lalak kalau buka tabir boleh nampak. Gitu. Nak kabur hak ada sungguh. Yang berdiri dengan zat, maksud dia sifat ni memang ada dengan zat Tuhan. Yang mewajib bagi zat akan kaunuhu aliman, maksud dia sifat ilmu ni sifat ma'ani. Apabila ada sifat ma'ani, maka wajib bagi Tuhan kaunuhu aliman, iaitu jadi sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni halun sabitatun lizzat, hal juga macam nafsiyah tadi. Sabit bagi zat. Kalau nafsiyah iaitu sifat wujud itu tidak dikeranakan dengan satu kerana, la tu'allalu bi'illatin. Hal yang panggil sifat ma'nawiyah pula ni dikeranakan. Kenapa dikeranakan? Dengan sebab adanya sifat ma'ani. Wajib apa? Wajib Tuhan ni jadi kaunuhu aliman, keadaan Tuhan, keadaan. Macam kita gak ada ilmu masak, maka keadaan kita panggil tukang masak. Gitu je lah. Kaunuhu aliman, yang ta'alluq ia, maka sifat ma'ani dia ada ta'alluq. Kita sebut dah minggu lepas. Ta'alluq apa benda? Ta'alluq nama dia fungsi ataupun tugas. Ta'alluq fungsi ataupun tugas. Nak faham dengan lebih jelas, lebih cerak boleh tok tubuh kita. Fungsi penglihatan untuk benda, melihat segala sesuatu, tetapi banyak kekurangan sesuatu yang ta'alluq apa ni berfungsi tu bila ada cahaya. Tak ada cahaya maka penglihatan tak berfungsi. Betul tak? Tu penglihatan manusia. Penglihatan binatang lain pula. Ta'alluq dia lain pula, fungsi dia. Nampak? Penglihatan sama-sama binatang lain lah. Kucing fungsi mata dia lain. Kita tengok dalam Discovery Channel. Kita cari mana-mana National Geographic ke lain-lain. Kucing gini, buaya gini pula, ular gini pula, lain-lain. Dia punya penglihatan sama, makhluk pelihat juga, tapi lain tu walaupun nama sama. Nak tahu, kalau nak tahu masuk ta'alluq.
Masuk fungsi tugas. Yang ta'alluq ya, kenapa ilmu ni ta'alluq dia? Dengan mengetahui sekalian yang wajib, sekalian yang mustahil, dan sekalian yang harus. Ilmu dia berbeza dengan kudrah dan iradah. Kudrah ta'alluq fungsi dia kena kepada harus. Ia tidak kena kepada wajib, tak kena kepada mustahil. Kudrah kuasa, ia tak kena kepada wajib, tak kena kepada mustahil. Kalau dia kena kepada wajib, dia akan jadi tahsilul hasil. Tak, sisi tahsilul hasil. Yang kalau kena kepada mustahil, tak kena pada mustahil. Tak, maka kudrah hanya kena kepada jaiz, mungkin. Dia tidak kena kepada wajib, tidak kena kepada mustahil. Iradah gitu juga, lebih kurang dengan kudrah. Tapi fungsi dia tu berbeza-beza. Kalau kudrah, fungsi ta'alluq dia, jenis dia, nama dia panggil ta'alluq ta'thir. Ta'thir ni kesan. Memberi kesan, memberi bekah. Apa tak? Memberi bekah. Beri bekah apa adanya, langit adanya. Ni panggil taksirul qudrah ni, asarul qudrah. Tak, kesan-kesan kekuasaan Tuhan. Hak kita tengok-tengok ni kesan-kesan kekuasaan Tuhan ni. Langit, bumi, bintang. Dah, rasa tengok lagu, kita tengok atas batang tubuh kita ni banyak dah. Dia panggil atharul qudrah, kesan-kesan kekuasaan Tuhan. Dah, macam mana dalam tubuh kita ada darah. Darah ni pula kata doktornya kalau salah apa nama ni, salah sel kurang sikit, jadi demam, jadi sakit. Dia kena seimbang. Kena seimbang, sel ni dengan sel ni mesti seimbang kata doktor. Kalau salah makan pula, maka jadi sakit. Mana siapa dia tukang buat tu? Tuhan. Kita tak kawal benda tu. Tak, nafas kita pun kita tak kawal. Jantung kita pun kita tak kawal. Benda kita tak boleh kawal belaka tu. Siapa dia kawal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil atharul qudrah, kesan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu iradah dia panggil ta'alluq takhsis, menentu, tentu. Iradah ni tentu. Contoh tak pada kita, iradah, kehendak. Kehendak kita yang menentu. Tentu untuk kita buat benda ni. Kita tentu nak buat benda ni, tentu nak buat benda ni. Dia panggil takhsis. Dan ini dia panggil ilmu. Ilmu ni ta'alluq dia wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Dia tak macam kudrah, dia tak macam iradat tadi. Qala. Dan sekalian yang harus atas sifat yang ada sekaliannya itu, dengan dia, dengan ilmu, akan sebagai mengetahui yang tiada menerima lawang pada suatu jalan jua pun. Wajib. Tuhan ni ta'alluq dia, ta'alluq pada yang wajib. Tuhan tahu diri dia, zat dia ada. Ta'alluq pada yang wajib. Sekali yang mustahil, Tuhan tahu tidak ada syarikul bari, tidak ada sekutu bagi dia. Itu pada mustahil. Dan sekali yang harus, Tuhan tahu segala makhluk-makhluk dia yang telah dahulu, yang akan datang, semua bawah. Bukan setakat aras tu je, segala pentadbirangnya, segala macam-macam jenis Tuhan tahu berlaku. Di bawah pengetahuan Tuhan berlaku. Yang wajib, mustahil dan yang harus. Tiada menerima lawang pada satu jalan jua pun. Tak terima satu jalan kok mana-mana pun. Tak, tidak ada lawang, mana tidak ada jahil bagi Tuhan. Umpama ada kata Tuhan ni tak tahu, satu pandangan ataupun satu kumpulan mengatakan bahawa Tuhan ni masih tak jadi, tak rugi. Tak.
Lepas jadi baru tahu. Ternapiah kumpulan tu. Sebab itu bermakna Tuhan itu lemah. Sama pergi dengan kita ni. Dia asal dia kumpulan tu, saya lupa lah nama dia kumpulan tu. Dia pasal akhir zaman ni banyak enggak kumpulan. Tapi kalau kita kena pergi kena mari, awak tulis macam awak dulu awak kata ngaji ni, awak kata ngaji lah kitab ni ada lah ke you ambil awak tulis je. Kita ngaji Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Ya awak tulis je yang ambil. Ya campur waktu ambil kumpulan baru. Branding, rebranding. Ada kumpulan ni saya lupa. Dia kata Tuhan ni tak tahu. Nampak bila jadi baru Tuhan tahu. Itu lemah bagi Tuhan. Lemah bagi Tuhan bahasa jahil. Dia kata lawangnya al-jahlu artinya jahil. Lawang kepada ilmu. Al-jahlu artinya jahil, iaitu mustahil Tuhan itu tak tahu. Dia ada kalau ta'alluq ni dia ada jenis. Contoh kudrah, dia ada suluhi qadim, tanjizi. Tanjizi ada qabdah. Apa tak? Dia ada tikatang tapi kita tak sentuh panjang kita tak sentuh panjang. Iradah pun ada. Kalau kita ikut cabang dia, kudrah tu ada lapang. Lapang dia punya ta'alluq. Iradah. Lepas tu ilmu. Tanjiz qadim luluh pada qadim. Tu kalau pada ilmu. Artinya jahil, lawang kepada ilmu, tahu artinya jahil. Jahil ni tak tahu. Tak tahu. Iaitu mustahil tak masuk akal. Kenapa mustahil? Barang yang tidak tergambar di akal, benda tu ada, benda tu tak gambar langsung pada akal, jahil Tuhan. Tak masuk akal langsung, Tuhan itu jahil. Itu panggil mustahil. Mustahil Tuhan itu jahil. Kerana apa? Dalilnya sini dalil naqli. Firman Allah Ta'ala wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu itu amat mengetahui. Alimun, Allah Ta'ala sangat tahu. Tahu sini merangkumilah pada yang wajib, pada yang mustahil, pada yang harum. Maka bila mustahil wajib, mustahil, harum merangkumi semua. Dia panggil inkisyaf wa ihatah. Inkisyaf wa ihatah. Dia punya ta'alluq dia. Ta'alluq ilmu inkisyaf nyata, wa ihatah meliputi. Meliputi nyata bagi Tuhan dan meliputi segala jenis jalan. Ni kata segala jenis jalan dia. Tiada satu jalan pun yang lawang dengannya. Tiada menerima lawang pada satu jalan jua pun. Panggil ihatah. Meliputi semua sekali. Tahu Tuhan ni meliputi semua sekali. Tahu bila? Coding tu lagi. Pada tanjis coding lagi. Luluh pada qadim, ia tidak ada suluh. Ia tidak ada patuk. Ilmu ni ilmu bagi Tuhan tidak ada patuk. Patuk ia jadi lemah lah. Jadi ada lulus. Lulus dia panggil. Memang Tuhan ni tahu belaka ihatah dan inkisyah, nyata belaka. Tak ada satu pun. Sebab itulah dalam tafsir kan, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina tu kembali kepada Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, pada orang bertakwa. Orang bertakwa mana sifat dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang isim mausul kan?
alladzina yu'minuna, beriman mereka itu orang bertakwa tadi itu bil ghaibi, dengan perkara ghaib. Bukan kita tafsir apa bil ghaib situ, ma ghaba indana, barang yang ghaib di sisi kita manusia, bukan di sisi Allah. Pasal di sisi Allah tidak ada ghaib. Di sisi Allah tak ada ghaib. Allah Ta'ala inkisyah wa ihatah, itu sebut ni ilmu. Tuhan tahu belaka, maka tidak ada ghaib di sisi Tuhan. Tak ada ghaib, nusuk mana-mana pun tahu belaka. Tuhan tahu belaka. Ilmu Tuhan lau kana fil bahri midadam. Apa ayat surah Al-Kahfi kan, kalau ambil dakwah daripada air laut, lepas tu tulis tak cukup lagi, baru sikit. Mana terlalu banyak, kita ni tak ada gapa satu dah sangat Tuhan dengan Nabi Muhammad balik awal dah. Dah bukan kita, nabi-nabi lain dengan Nabi Muhammad kalah. Ilmu Nabi Muhammad laut, ilmu nabi lain ambil secebok daripada lautan. Ilmu Nabi Muhammad dengan ilmu nabi lain, tu sama-sama nabi tu, sama-sama rasul lain dah kita tak ada benda tu. Tak ada benda tu, dak lekat sikit abu. Makna kita ni memang tak ada benda tu, baru sama-sama makhluk. Qala. Habis bahagian, kita sentuh sikit-sikit dah Qala ke-10 haya, habis bahagian ilmu sifat ilmu habis dah lah. Ke-10 yakni sifat yang ke-10, sifat wajib bagi Tuhan yang ke-10 haya ataupun al-haya. Maksud apa? Artinya hidup Allah Ta'ala ataupun sifat berhidup. Sifat berhidup sini bukan macam ke manusia. Bukan macam manusia saja, bukan macam ke segala makhluk. Hidup manusia dengan roh, hidup makhluk lain, binatang dengan roh. Tak ada roh tu mati makhluk. Begitu juga hidup apa? Hidup kipas dengan elektrik. Tak ada elektrik, mampu kipas. Hidup jang dengan bateri. Tak ada bateri, mampu jang. Bukan, Tuhan bukan gitulah. Tuhan hidup bukan dengan roh. Dia panggil sifat hidup bagi Tuhan. Sifat hidup ni dia tidak ada ta'alluq. Bermula maknanya makna hidup, iaitu satu sifat yang maujud, sifat maujud yang ada sungguh, yang berdiri dengan zat yang memang ada pada zat, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu hayyan. Makna bila ada sifat ma'ani hayah ini, maka wajib bagi zat itu, maka zat itu adanya sifat maknawiyah. Dia panggil kaunuhu hayyan, keadaan Tuhan itu maha hidup. Hiduplah, hidup. Yang habis bahagian tu definisi dia mari pula. Yang mengsah ia sifat hayah bagi zat akan bersifat ia zat dengan segala sifat ma'ani. Fungsi sifat hayah, bukan fungsi lah dia panggil. Sifat hayah ni pasal apa ulama letak? Sebab sifat hayah inilah mensahkan adanya sifat ma'ani hak lain. Kita bahas ikut kehidupan manusia, kehidupan bumi. Contoh sifat ma'ani apa? Kedrak, qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Kita letak pada makhluk. Hak ma'ani tadi tu jangan tak pada Tuhan ni, tak pada makhluk. Ada kederak, ada kehendak, ada ilmu, ada dengar, ada tengok, ada boleh bercakap. Tapi kalau mati semua sifat tadi ada.
Tak ada dah lah kita pergi orang mati. Dia ada kederak dah. Ada kederak dah mati dah. Boleh tengok dah. Tak boleh tengok dah mati dah. Boleh dengar dah. Tak boleh dengar dah. Tengok pada alam dunia Jangan tengok pada alam barzah. Tengok pada alam barzah, memang dia boleh dengar masa Nabi sebut. Dia ni boleh dengar, boleh tengok siapa mari ziarah tu kalau tengok pada alam barzah. Kita tengok pada alam dunia. Pasal ni nak bahas dari sudut akal, dari sudut ilmu dunia, atas dunia ni, masa hidup ni. Maka bila seseorang mati, ada kederak tak lagi? Tak ada dah. Boleh dengar lagi? Dah boleh dah. Ada ilmu lagi? Ada dah. Tak ada pula ke sifat-sifat ma'ani. Kederak, kehendak, ilmu, boleh tengok, boleh dengar, boleh cakap. Tak ada pula ke bila mati. Tapi kalau ada hayah, ada hidup, ada tak kederak? Ada kederak. Walaupun orang muda kederak orang muda, hak tua kederak orang tua, tetap ada kederak. Ada kehendak tak? Ada kehendak. Ada ilmu tak? Ada ilmu. Boleh dengar tak? Boleh dengar, tapi cara masing-masing. Hak tua barangkali sikit saja boleh dengarnya, tapi tetap boleh dengar. Nampak? Boleh cakap tak? Boleh cakap. Tu bila hidup. Bila mati tak ada. Maka kalau tak pada Tuhan, hayah ini mensahkan segala sifat ma'ani. Sifat kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Bila ada sifat hayah, automatik mensahkan sifat-sifat ma'ani hak lain. Faham? Tiada ta'alluq ia dengan sesuatu jua pun. Sifat hayah ni dia tidak ada ta'alluq, tidak ada tugas. Hidup ni mensahkan hidup tak? Tidak macam ke ilmu tujuan dia apa, kederak tujuan dia apa. Tu kalau sifat ma'ani hal lain dia ada tujuan dia. Hayah ni untuk hidup tak? Nak sah bahawa ada sifat-sifat ma'ani hak lain, maka dia tidak ada ta'alluq. Tidak ada fungsi, tidak ada tugas dengan sesuatu jua pun. Lawannya al-maut. Okey, kita belajar sifat hayah ni wajib bagi Tuhan, maka ternapilah segala pandangan agama-agama lain yang mengatakan Tuhan itu mati. Napi. Ilmu agama Kristian bahkan jadi fardu ain Tuhan tu mati. Tak percaya bukan dalam Bible. Kita pergi mana-mana orang Kristian kita jumpa. Kita tanya, do you believe God died for 3 days and 3 nights? Percaya tak Tuhan ni mati 3 hari 3 malam? Dia akan, kalau dia nak jawab, dia akan mikir nak jawab. Kalau aku jawab Tuhan mati 3 hari 3 malam, mampu aku. Nak jawab dak leh Tuhan ni tak mati, bersalahan dengan fardu ain aku. Sebab fardu ain bagi orang Kristian Tuhan mati 3 hari 3 malam masa kena salib. Dia pasal percaya dia tu Nabi Isa kena salib, padahal Nabi Isa duduk atas langit nombor 2. Dia percaya tu Nabi Isa kena salib. Lepas kena salib tu mati Nabi Isa 3 hari 3 malam, padahal orang lain yang mati. Lepas tu dia kata, maka mari Ruhul Qudus. Ni dalam Kristian ni, jangan pegang. Ni cerita-cerita lah Kristian. Lepas tu mari pula Ruhul Qudus. Lepas tu naik tauhid. Lepas tu bergabung, jadilah Tuhan. Jadi Tuhan itu. Faham tak? Maka dia kata Tuhan ni mati dulu 3 hari 3 malam dalam Bible. Maka kita berkata, kok mana Tuhan mati 3 hari 3 malam tu? Dah 3 hari 3 malam, sesaat dah. Apa jadi atas muka bumi ni? Acur lebu. Acur lebu kalau mati. Tuhan terus mati boh. Dah Tuhan WhatsApp mati gelepok. Gelepok. Aduh dah boleh guna dah WhatsApp. Dah orang lain tidur senyap. Dah Facebook dah boleh guna. Gelepok habis dah. Ni Tuhan terus mati. Habis acuk lebu.
segala alam, dak masuk akal. Ternapi segala agama-agama yang kata Tuhan itu mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya berserah olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Itu dalil daripada Al-Quran. Kesebelahnya sambung pula pada akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil amin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.